السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada bab yang seterusnya, iaitu manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan perkara-perkara yang lain. Sebelum ni kita dah bahas tentang zat dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Pada malam ni kita akan masuk muka surat 457, iaitu berkaitan dengan beriman kepada para Nabi dan Rasul keseluruhannya. Untuk bab yang keempat ni, ada 4 perkara yang diletakkan oleh penulis. Yang pertama ialah beriman dengan para Nabi dan Rasul. Yang kedua ialah beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga ialah beriman kepada qada dan qadar. Dan juga pendirian Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sambungan pada malam ni kita tengok muka surat 457, iman kepada para Nabi. Dalam buku Arab ditulis Al-Faslul Awwal Al-Imanu Bil Anbiya'i Alaihimussalam. Untuk bab ni ada 3 perbahasan. Perbahasan yang pertama ialah dia akan bahaskan definisi ataupun makna beriman kepada para Nabi. Yang kedua ialah perlunya manusia itu diutuskan para Nabi. Dan yang ketiga ialah kelebihan Nabi-Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita akan tengok erti iman kepada para Nabi. Iman kepada para Nabi. Dia sebut di situ, iman kepada para Rasul merupakan salah satu daripada pokok keimanan. Erti iman kepada Nabi ialah tasdiq, iaitu pembenaran atas kenabian semua Nabi yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal. Kepada kita beritanya dan pembenaran terhadap mereka dalam apa-apa yang mereka sampaikan daripada Allah. Selain itu, juga membenarkan bahawa mereka benar-benar telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan, dan hujjah Allah telah ditegakkan kepada para hambanya melalui pengutusan rasul-rasul mereka. Itu dalam perenggan awal yang disebutkan oleh penulis apa yang dimaksudkan dengan beriman dengan para Nabi. Beriman ni dalam bahasa Melayu untuk kita mudah faham, percaya. Ada kepercayaan. Walaupun benda tu tidak dibuktikan dengan penglihatan kita. Mana mata kita tengok. Hanya just ataupun sekadar pengetahuan. Orang bagi tahu, kita ambil maklumat tu tanpa buat apa-apa verification, tanpa apa buat pengesahan. Buat apa-apa pengesahan pun. Orang bagi tahu sebelum pada Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang lain. Bermula dengan Nabi Adam. Kita ambil maklumat tu dan kita percaya sampai ke mati.
Dan kita bawa maklumat tu untuk balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga apa-apa yang berkaitan dengan Nabi-Nabi. Kita, umat akhir zaman, kalau kita tengok, kita bukan hanya tak dapat maklumat dengan melihat. Kita dapat maklumat melalui pendengaran. Kita bukan hanya tak dapat yang Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, hatta Nabi Muhammad sendiri pun kita hanya melihat pada cerita-cerita yang telah disampaikan. Dan juga bukti yang kita boleh tengok bila mana kita tengok di Madinah Al-Munawwarah, dan juga kita tengok pada Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan membenarkan. Maknanya kalau orang ganggu gugat kita, ada orang kata Madinah ni cerita je, sebenarnya tak ada pun Nabi Muhammad ni. Ni semua fadilat-fadilat Madinah ni semua legenda sahaja untuk mengangkat tempat tu. Kita akan tepis. Kita tak akan terima. Sebab kita ialah orang yang beriman, iaitu orang yang percaya. Jadi itu ialah benda yang kita boleh tengok. Melainkan pada benda-benda lain, kadang-kadang manusia ni dia perlukan kepada pembuktian yang bersifat mata dia tengok. Dan penyakit, ada apa-apa saja orang bagi tahu, terutamanya kalau benda tu benar, dah jelas. Tapi nak kena ada bukti. Penyakit macam ni ialah penyakit yang ada pada Bani Israel ataupun Yahudi. Ketika mana Nabi Musa menyampaikan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, menyampaikan tentang bagaimana Allah Ta'ala itu tidak suka berlaku helah dalam ibadah kepadanya. Sebab Bani Israel ni bila mana beribadah, dia berhelah. Berhelah ni maknanya dia cari ruang untuk mengurangkan kesempurnaan ibadah. Bila mana ditegur perbuatan itu, lalu mereka mencabar Nabi Musa dengan mengatakan, tunjukkan kepada kami Tuhan kamu. Nak tengok. Jadi ini ialah benda yang kadang-kadang sebuah ujian kepada kita manusia. Sebab kita kena sedar kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Bila mana status hamba, dia tidak layak ataupun tidak berhak untuk memuaskan hati dia pada semua benda yang dia dengar. Cukup dia dengar, lepas tu dia terima dan redha. Sebab kalau kita bersikap lebih sikit daripada itu, kita akan dikategorikan sebagai orang yang degil. Seperti mana dalam Al-Quran memberi peringatan tentang jangan jadi orang yang degil. Jangan jadi orang yang disebut sebagai fa'atau utuwan kabira. Mereka itu degil yang sangat melampau. Bila mana Tuhan ingin menyifatkan tentang kaum-kaum yang degil dahulu. Jadi saya nak sebut di sini ialah perlunya kita ni ada rasa percaya kepada Nabi. Semua sekali. Sebagaimana tuan-tuan percaya, kalau yang dah kahwin, pasangan tuan-tuan itu, kalau dia lelaki lah, kalau dia suami, dia percaya pasangan dia tu ialah perempuan. Kan ada orang tak percaya. Saya tak apa percaya isteri saya ni perempuan. Masalah. Dan ada juga sebahagian perempuan pun dia tak apa percaya. Suami saya tak percaya sangat, dia lelaki. Dah tengok dah pun, tak percaya lagi. Ini antara penyakit sebahagian orang. Dia kata ada orang dia macam tu, dah tengok tak percaya. Itu ialah kedegilan. Bani Israel macam tu. Bani Israel sebenarnya Tuhan dah pamerkan kemu'jizatan para nabi yang awal. Dah tengok makanan daripada langit dan bumi, dah tengok bagaimana taufan, bagaimana katak, bagaimana darah menyerang negara Mesir waktu mereka dijajah oleh ataupun dikuasai oleh Firaun. Tapi itu ialah datang pada kedegilan. Dah nampak dah pun. Tapi saja minta. Itulah bentuk-bentuk kedegilan. Kemudian perenggan seterusnya disebut, di antara bentuk iman kepada mereka adalah iman kepada orang yang disebutkan oleh Allah nama-nama mereka di dalam Al-Quran yang bilangannya berjumlah 25 orang. Yang 18 di antaranya dicantumkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, iaitu ayat yang ke-83 hingga 87 daripada surah Al-An'am. Yang ini kita boleh tengok pada muka surat 457 tu, dalil yang dia bawa daripada surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim
wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dalam beberapa ayat daripada surah Al-An'am ni, Allah Ta'ala sebutkan tentang nama-nama Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kalau tengok maksud dia, Allah Ta'ala kata, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Pertama sekali sebut Ibrahim. Sebab Ibrahim ni banyak tempat dalam Al-Quran. Bahkan kita pun maklum, kedudukan Ibrahim itu ialah kedudukan yang paling tinggi sebelum zahirnya Nabi Muhammad. Sebab tu Ibrahim juga disebut dengan kekasih Tuhan dengan panggilan Khalilur Rahman. Dan Nabi Muhammad itu Khalilullah. Makna dia lebih kurang samalah. Khalil ni ialah kekasih orang yang rapat, paling rapat dengan Tuhan. Sebab itulah bila mana kita bersalat, kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim tidak akan dibuang, tidak akan dilupakan. Bahkan termasuk daripada kesempurnaan salat itu, memang kita kena sebut nama Nabi Ibrahim. Iaitu dalam selawat Ibrahimiyah. Selawat ataupun dalam nama Ibrahimiyah. Kemudian Tuhan kata, kami tinggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. Iaitu kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni digelar juga dengan nama Abul Anbiya. Daripadanya lah keluarnya Nabi-Nabi yang banyak dan Rasul-Rasul yang sampai kepada Nabi Muhammad. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Yang sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebahagian daripada keturunan Ibrahim, iaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik daripada Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang saleh. Dan Ismail dan Elyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan darjat di atas umat yang lain. Ini ialah zuriat-zuriat para Nabi, iaitu zuriat Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, dia ada satu surah namanya surah Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok dan perhati dalam Al-Quran, surah Ibrahim ni surah yang ke-14. Duduk pada juzuk yang ke-13. Dalam surah Ibrahim ni Allah Ta'ala datangkan doa-doa Nabi Ibrahim. Sebelum dia tahu diri dia tu akan menjadi punca kepada keluarnya para Nabi dan Rasul. Antara yang kita boleh tengok doa Nabi Ibrahim, kalau kita buka dalam surah Ibrahim, bermula daripada ayat 35 sampailah kepada ayat yang ke-41 surah Ibrahim. Ini himpunan doa-doa Nabi Ibrahim. Menarik. Dan doanya kita boleh amalkan. Bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 35 surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Merujuk kepada Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bentengi aku dan juga keturunan aku. Dia tak sebut anak dia saja, tapi dia sebut keturunan. An na'budal asnam. Daripada menyembah sebarang sembahan yang berbentuk keberhalaan. Sebab tu kita tak boleh sebut asnam itu patung. Sebab pada zaman yang berbeza-beza kita akan tengok penyembahan kepada benda selain pada Allah Ta'ala ni bukan lagi dalam bentuk patung ataupun arca. Boleh jadi dalam bentuk pemikiran. Boleh jadi dalam bentuk usaha. Usaha kita pun kita boleh jadi berhala pada diri kita. Sebab tu sebahagian orang bila mana dia berjaya dalam hidup, usaha dia itu menjadi berhala dalam hidup dia. Dia rasa dia berjaya. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia boleh bercakap, dia dabik dada. Dia kata, daripada saya ni, lahir 10 orang businessman yang income dia 1 juta sebulan. Dia cakap macam tu. Waktu dia cakap tu. Percakapan dia taklah kita kata menyebabkan dia keluar daripada Islam. Cuma percakapan itu menghampirkan dia kepada dia kurang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab tu hatta kita apa-apa kerja pun kita tak boleh kata kerana saya jadi macam ni. Tak boleh. Walaupun atas nama zuriat kita pun. Anak kita sendiri. Bukan anak orang lain, anak kita sendiri. Orang duk bercakap, tengok pakcik tu. Anak dia semua berjaya. Dia pun kembang macam biskut Mary kena cecah dengan teh. Dia kata memang saya ni walaupun tak pandai baca, tapi anak saya alhamdulillah berjaya. Datang cucu Jahanam. Yang ni saya tak tahu cucu datang dari mana. Dia putar ke lain pula. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada. Sebab itu ialah daripada Allah Azza wa Jalla. Itu ialah daripada Allah Azza wa Jalla.
Jadi Nabi Ibrahim, sebab dia tahu benda yang dia tak boleh kawal ialah kecenderungan perasaan zuriat yang akan datang selepas pada dia. Macam kita tak boleh kawal apa kecenderungan pasangan kita, apa kecenderungan anak kita. Walaupun di mata kita dia macam boleh makan sekali, boleh tidur sekali, pergi vacation, bercuti pun sekali, tapi kecenderungan dia minat apa? Kita tak boleh nak jadikan dan nak pattern kan. Satu family ni sama je pattern dia, tak boleh. Sebab kecenderungan berbeza-beza. Sebab tu Nabi Ibrahim dia melihat antara benda yang perlu untuk dipatternkan dalam family ni ialah tiada kesyirikan. Yang tu boleh dipatternkan. Tapi kalau dia nak kerja yang ni, dia nak jadi orang ni, yang ni tak boleh dipatternkan. Sebab tu dia doa benda yang penting. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bentengi aku, jauhi aku dan juga keturunan aku daripada sembah berhala. Tuan-tuan, kalau kita tengok anak cucu cicit Nabi Ibrahim ni, Nabi-Nabi dan Rasul kebanyakannya. Dan sebenarnya kalau kita tengok, waktu ayat ni ataupun doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, waktu sebelum daripada tu, Jibril, Allah Ta'ala sendiri telah memaklumkan pada Nabi Ibrahim daripada dirinya ni akan keluar Nabi-Nabi dan Rasul. Dia dah tahu dah pun. Tapi atas nama nak jadi contoh kepada umat akhir zaman dan umat pada zaman dia pun, kita ni kena ada rasa berharap kepada Tuhan supaya Tuhan jaga zuriat kita. Kalau kita buat comparison, perbandingan zuriat kita dengan zuriat Nabi Ibrahim, mana yang lagi elok? Walaupun kita mungkin ada contoh 10 orang anak, 2 orang doktor, 2 orang tentera, 2 orang itu, semua okey. Takkan kita nak kata saya dengan Nabi Ibrahim setara lah? Tak boleh kata. Ataupun kita boleh rasa, saya rasa anak saya tak akan pergi ikut syirik, dia tak akan sembah berhala kot. Anak Nabi Ibrahim lagi tinggi kemungkinan dia tak akan sembah berhala sebab Tuhan dah jamin, tapi dia tak minta. Sebab tu beriman kepada Nabi dan Rasul ni, poin dia ialah beriman dengan cara hidup dia orang. Tengok cara hidup dia orang, lepas tu tarik cara hidup tu masuklah cara hidup kita. Itu yang ingin disampaikan. Tengok macam mana cara dia bermunajat pada Allah. Tengok para Nabi dan Rasul, waktu dia orang berdoa, dia orang doa apa? Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 36 doa Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhan, berhala ni telah banyak menyesatkan manusia, kata Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Sesiapa yang mengikutku, maka ia termasuk daripada orang yang datang daripada kamu, ataupun orang yang datang daripada aku. Wa man asani, sesiapa yang bermaksiat, tak ikut, fa innaka ghafurur rahim. Tengok Nabi Ibrahim ni, dia masih lagi memberikan bahagian yang tak ikut seruan dia, semoga Allah Ta'ala mengampunkan. Sebab dia tak tahu kesudahan satu orang. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni, dia datang daripada zuriat mana? Dia datang daripada Azar. Quran sebut Azar ni adalah tukang orang kata apa, buat berhala. Di sisi ayahnya, di sisi ayah Nabi Ibrahim yang benar, Nabi Ibrahim bukan anak yang baik. Di sisi ayah dia, dia tengok Nabi Ibrahim, dia menyampah Nabi Ibrahim. Dia kata, apa punya anak, dah lah buat pasal banyak, pecahkan berhala apa semua. Ni kerja Nabi Ibrahim. Tapi Allah Ta'ala membuat pembeza. Apa yang telah dibawa oleh Ibrahim jauh lebih baik daripada apa yang ada pada pandangan ayah dia. Bahkan Allah Ta'ala menghinakan ayahnya. Inilah sudut pandang yang akan berlaku dalam hidup kita. Sebab tu kita akan tengok hidup kita ni, di dunia banyak benda yang kita tersingkap, kita tak tahu. Sebab tu sebahagian orang dia membenci satu orang, rupa-rupanya orang yang dia benci itulah yang akan memberi kebaikan pada dia. Sebahagian orang dia menyukai satu orang, rupa-rupanya satu orang inilah yang dia sukai, inilah yang akan mengecewakan dia. Sebab tu kita akan tengok bila mana satu orang, dia kematian orang-orang yang dia sayangi. Kalau satu orang pasangan, dia kematian suami dia apa semua, waktu tu dia akan perasan, dia akan cuba mencari kebaikan suami dia. Waktu itulah baru dia tahu, rupanya suami aku nak dekat dengan wali lah rupanya. Tapi waktu hidup dulu, apa dia kata? Aku lawan semua, aku lawan wali tu. Taklah kata dia confirm wali Allah, cuma nak katanya dia punya sikap dia tu, dan dia punya kebaikan yang keluar selepas pada kematian dia. Sama juga seperti mana lelaki yang ada isteri,
Dia tak suka pada isteri dia. Bila mana isteri dia mati baru dia tahu. Isteri dia tu banyak kebaikan pada diri dia. Cuma nak kata manusia, dia memang akan bermusuh dengan apa yang dia jahilkan dalam hidup dia. Sebab tu Nabi Ibrahim, contoh yang paling terbaik, Nabi Ibrahim ni dia tidak cepat memberi conclusion pada benda yang dia tengok depan mata dia. Dia tengok ayah dia engkar pada Allah Ta'ala. Dan sebahagian daripada kaum ni pun engkar pada Allah. Tapi dia tak kata, waman asani, siapa-siapa yang tak ikut aku, fa innaka ghafurur rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya dia bukan dengan rasa tak puas hati dia. Hakikatnya sakit perasaan Nabi Ibrahim bila mana dia ditolak oleh orang-orang yang tak suka pada tauhid. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, bila mana kita bertembung dengan benda-benda yang memenatkan kita dan memayahkan urusan kita. Kita nak benda ni, orang tak faham apa yang kita nak. Sebahagian orang-orang muda bila dia memilih jalan hidup, mak ayah dia tak faham apa yang dia nak pada jalan hidup dia. Pada waktu tu dia rasa macam, kenapa dia ni jadi parent aku, tak ada orang lain ke? Terkeluar perkataan itu. Dan juga sebahagian mak ayah pun, yang ni jadi anak aku, kenapa bukan orang lain? Ada orang, dia terfikir. Sampai ke tahap itu. Tapi Nabi Ibrahim, yang ni agak sukar untuk kita ikut, tapi kita try untuk ikut. Nabi Ibrahim kata, yang lawan-lawan aku ni berada di bawah sifat pengampun Tuhan dan sifat mengasihani Tuhan. Bukanlah Nabi Ibrahim kata, yang lawan-lawan aku ni, kalau nak bagi mati, nak bagi jahanam sekarang pun elok. Dia tak minta benda tu. Sebab dia tahu, pengetahuannya terbatas. Walaupun dia seorang Nabi. Walaupun akan keluar daripada dirinya itu berbagai-bagai Nabi-Nabi yang lain dengan umat manusia yang berbagai-bagai. Sebab tu kita belajar bab beriman dengan Nabi ni, dia bukan hanya untuk menjadikan kita ni boleh lancar sebut nama Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Ada orang dia ingat, macam mana beriman dengan Nabi ni? Cukup kita ingat 25 nama tu cukup lah. Ingat belum tentu. Ingat belum tentu. Tapi mengadaptasi kehidupan. Sebab kita tak boleh tiru sebiji, tapi kita boleh adaptasi. Kita tarik kehidupan para Nabi itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Baqarah, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan saat dekatnya nak wafat Nabi Yaqub ni. Kalau kita buka dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut pada satu ayat dalam surah Baqarah, sekejap saya nak cek tengok. Iaitu ayat yang berbunyi, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu li banihi. Yang tu pada akhir juzuk yang pertama, ayat 133. Allah Ta'ala sebut, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ayat ni arahan untuk kita. Tuhan kata, tidakkah kamu menyaksikan dan hadir ketika mana Nabi Yaqub berwasiat kepada anaknya ketika mana waktu dia nak mati. Tuan-tuan, bila mana kita baca ayat ni, tuan-tuan, kita baca ayat ni, Tuhan kata, kamu tak tengok ke dengan mata dan tak hadir ke diri kamu waktu Nabi Yaqub. Kita baca ayat ni, kita pun macam nak hadir apa, kita dah umat akhir zaman. Kita memang tak sempat tengok Nabi Yaqub ni waktu dia nazak, waktu dia nak kata apa, nak mati tu, apa yang dia buat. Tapi Tuhan kata, ambillah ibrah daripada kewafatan Nabi Yaqub. Apa yang dia kata? Iz qala li banihi, ketika mana ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Soalan Nabi Yaqub, kamu nak sembah apa lepas pada aku tak ada? Itu wasiat Nabi Yaqub. Dia macam tanya satu soalan. Ni lepas pada ayah mati ni nak sembah apa? Yang kita tengok dengan masyarakat kita sekarang, bila mana dia nak mati ataupun dia rasa sakit yang menyebabkan dia mati, ataupun dia dah sampai pada usia yang sangat tua, yang menghampirkan dia pada kematian, apa yang dia tanya pada anak dia? Kalau tuan-tuan pernah tanya pada anak-anak tuan-tuan, lepas pada ayah mati ni nak sembah apa? Tuan-tuan mengikut, mengadaptasi kehidupan para Nabi dalam diri tuan-tuan. Bukanlah makna kata nak tanya tu by literal. Cuma kita ada rasa nak cek, anak aku ni macam mana dia letak Tuhan dia dalam hidup. Kemudian katalah anak-anak Nabi Yaqub, qalu na'budu ilahaka. Anak-anak Nabi Yaqub ni, anak Nabi Yaqub ni sebahagiannya pun Nabi-Nabi juga. Kata anak Nabi Yaqub, qalu, mereka menjawab, Allah Ta'ala kata, na'budu ilahak, kami akan sembah Tuhanmu.
wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa-bapa kamu yang atas pada kamu, iaitu nabi-nabi yang lagi awal. Dan antara bapa yang utama ialah Ibrahim. Sebut juga nama Ibrahim dalam ayat ni. Nama Nabi Ibrahim, kebanyakan ayat yang menceritakan tentang kesinambungan kesalehan, nama Nabi Ibrahim tidak akan ditinggalkan. Kesinambungan, rentetan kesalehan ni, rantaian orang saleh ni, biasanya nama Nabi Ibrahim tidak akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Mesti akan ada. Sebab tu Nabi Muhammad, dia punya rasa besar nama Ibrahim ni, nama Nabi Ibrahim ni, dia beri anak dia salah satunya ialah nama Ibrahim. Sebab tu ada anak Nabi ni nama dia Ibrahim. Sebab ingin menarik, orang kata apa, kehidupan. Ingin menarik contoh. Kata anak-anak Nabi Yaqub, kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan yang telah disembah oleh bapa-bapa yang lebih awal daripada kamu, daripada Ibrahim, daripada Ismail, daripada Ishak, ilahan wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Ini ialah bentuk kehidupan para nabi. Bila mana kita baca ayat-ayat macam ni, kita boleh agak, itulah suasana persekitaran an-nubuwah war risalah, kenabian dan kerasulan. Maknanya dia utamakan benda-benda yang utama dalam hidup. Para nabi ni kalau kita tengok, semiskin-miskin nabi sampailah ke sekaya-kaya nabi, kita katakan, dan para ulama pun ijma', nabi dan rasul ni dia tak melekat dalam diri dia nak pada dunia, tak melekat. Daripada semiskin, yang miskin normal sebab dia dah miskin, sampailah kepada sekaya-kaya nabi, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu kalau dihilangkan oleh Allah Ta'ala daripada kekuasaan dia, tidak akan menyebabkan dia akan jadi orang yang fras, malah buat ibadah. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab tu kita pun, waktu kita down pun, kita momentumkan ibadah tu sebaik mungkin. Waktu kita disakiti orang ke, kita diuji dengan benda-benda yang dahsyat dalam hidup, jangan sekali-kali mengorbankan juga ibadah, terutamanya ibadah wajib. Jangan korbankan. Ada orang bila mana dia stres, dia mula memilih untuk downgrade ibadah dia sekali. Ataupun sebahagian orang bila mana dia senang pun sama, dia pun downgradekan ibadah dia sekali. Cuma nak katanya, dalam apa-apa keadaan para Nabi Rasul, dia tidak akan menurunkan kualiti ibadah. Macam kita ni tak mampu nak buat tu sentiasa upgrade. Paling kurang waktu kita down tu, kita tidak menurunkan, kita statik je paling kurang. Kecewa tara mana pun, sampai kita ni tak lalu makan apa semua, salat pastikan awal waktu. Kalau perempuan awal waktu, kalau lelaki buat yang terbaik di masjid, di saf yang pertama. Kecewa tara mana, walaupun tak nak bercakap dengan orang masjid, orang pun tengok dia ni semacam muka ni, tak apa, yang penting dia datang masjid, sebab dia menarik keberkatan daripada tempat tu. Cuma ini ialah benda yang kita nak adaptasi. Sebab tu dia guna perkataan adaptasi, dia tak guna perkataan mengambil secara 100%, sebab kita tak akan boleh ambil an-nubuwah ni. Kita tak akan mewarisi kenabian. Cuma kita mewarisi kesalehan. Sebab tu dalam banyak-banyak ayat dia menyebut tentang as-salihin, al-muslimin, al-qanitin, al-mukhbitin. Ini ialah ayat-ayat yang perkataan-perkataan yang digunakan menunjukkan darjat orang tu, dia upgrade ketakwaan dia. As-salihin orang yang saleh, al-qanitin orang yang fokus ibadah, ataupun orang yang banyak merintih. Sebab tu doa kunut dipanggil dengan perkataan kunut tu bermaksud kita merintih. Sebab tu waktu baca kunut apa pun, kunut nazilah ke, kunut witir ke, kunut subuh ke, dia tak boleh baca sambil nak tunggu bihun goreng lepas pada tu. Baca lebih kurang, bukan? Dia kena merintih. Dia ada unsur merintih. Sebab tu Quran sebut, jadikan diri kamu daripada qanitin. Kadang-kadang Quran menyebutkan al-mukhbitin. Mukhbitin ni maksudnya tunduk dan tak pernah argue apa pun. Bahkan betapa beradabnya al-mukhbitin ni, dia cuba berusaha supaya tak lalu pun pemikiran negatif dalam hidup dia. Yang ni payah lah, yang ni payah. Yang ni kau tengok dalam hidup para nabi pun kadang-kadang ada. Sebab tu kalau kita baca riwayat kan, kita baca riwayat dalam Ibn Hisham, waktu nabi ni dia try hard untuk berdakwah kepada pak menakan dia yang paling dia sayang, iaitu Abu Talib. Abu Talib ni orang baik, tuan-tuan. Abu Talib ni orang yang telah memelihara Nabi, menanggung Nabi, menolong Nabi dalam susah,
sampailah dia menyayangi Nabi lebih daripada dia menyayangi anak dia. Sebab tu ada riwayat sebahagian anak dia ni macam cemburu. Sebab dia tak bagi anak dia duduk di atas hamparan dia, melainkan Nabi. Waktu Nabi nak kahwin, umur 25, mengikut riwayat yang masyhur. Ada yang kata 23, ada yang kata 22, tapi 20-an lah Nabi kahwin. Dia telah mengeluarkan belanja besar untuk dijadikan sebagai mahar perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat, berapa ratus ekor unta. Agak banyak. Dan kita boleh tengok seekor unta tu berapa harga dia. Bukan murah. Tapi nak katanya dia sangat baik. Cuma satu je. Dengan tauhid, seakan-akan dalam hati dia tak ada ruang apa pun untuk masuk dan minat dengan tauhid tu. Tak minat. Sehingga pernah Nabi ni, ini riwayat Ibn Hisham lah, riwayat ni ada sedikit pertikaian. Waktu dia dah masuk Islam, waktu Nabi dah mengislamkan Khadijah apa semua, waktu dah jadi Nabi dah ni, Khadijah pun dah masuk Islam apa semua, Nabi ni dia pernah bersembang dengan Khadijah. Dia kata, aku rasa pak menakan aku ni neraka dah kot. Dia pernah sebut benda tu depan Khadijah. Satu orang pasangan, bila mana dia macam kita lah, kita yang dah rumah tangga apa semua ni, bila mana nak tidur malam apa semua, ada benda-benda yang kita rasa terlekat, kita bersembang dengan pasangan kita. Dia pun kata, dalam duk try nak dakwah ni, rasa Abu Talib ni jenis tak makan. Tapi Khadijah ni, dia bukan jenis orang yang pesimis, dia orang yang optimis. Dia kata jangan berhenti, teruskan. Sehinggalah turun ayat dalam Al-Quran yang menjadi sebagai, orang kata apa, sebagai penutup kepada usaha dakwah Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak akan dapat beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Tuhan kata, walakinnallaha yahdi man. Tapi ayat tu pun turun dekat-dekat dengan kewafatan Abu Talib. Saya nak sebutnya, Nabi tu dia ada juga terlintas macam kita lah kan. Kita bila mana kita buat baik dengan orang, kita buat baik dengan mak kita, buat baik dengan adik-beradik kita, terutamanya adik-beradik yang ada perangai sikit ni, kita try nak baik dengan dia, pergi rumah dia, bawa makanan dah macam Jabatan Kebajikan Masyarakat dah, hantar makanan, dia buat muka tak indah dengan kita pun rasa macam, aku malah nak bagi kali ni. Cuma nak katanya Khadijah dia tak menjadi orang yang, itulah daripada dulu saya pesan tak boleh bagi pun, dia tak buat macam tu. Tapi dia orang yang optimis. Dia sentiasa memberi semangat kepada suaminya untuk melakukan kebaikan. Dia tidak memutuskan harapan. Jadi ini ialah benda yang kita boleh tengok daripada kehidupan kita. Bila mana kita buat baik, al-mukhbitin ni ialah orang yang benda tu pun dia cuba nak tepis dalam diri dia. Benda tu pun dia nak tepis. Quran menyebutkan orang ni al-mukhbitin. Mukhbitin. Nanti kalau ada masa kita akan tengok ayat-ayat yang berkaitan seperti ini. Ada ayat yang sebut al-muqarrabin. Yang ni yang bukan Nabi boleh ikut. Yang bukan Nabi boleh ikut. Kalau an-nabiyyin kita tak boleh ikut. Sebab Nabi ni pangkat yang Tuhan beri. Tapi kalau al-mukhbitin, al-muslimin, as-salihin, yang ni kita boleh try. Cuma caranya ialah kena beriman dengan Nabi dan Rasul. Bila mana kita beriman dengan Nabi dan Rasul, kita akan dapat dia punya percikan daripada kenabian dan kerasulan, itu ialah kesalehan. Sebab tu ayat yang kita tengok tadi pun, dia ada sebut tentang kullum minas salihin wa kadzalika najzil muhsinin, ayat yang ke-84 surah Al-An'am. Lepas tu kullum minas salihin, ayat yang ke-85. Kemudian wa kullan faddalna 'alal 'alamin wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Mana dia sebut al-muhsinin dengan as-salihin. Nak sebut yang tu kita boleh ambil. Yang itu kita boleh ambil. Dia macam kita berkawan dengan orang-orang yang cerdik, yang jenis memang kaki study semua ni, kita takkan boleh pintah dia. Bila mana dia ni terlalu cerdik. Sebab ada orang ni dia gifted, dia memang Allah Ta'ala beri pada dia kecerdikan. Tapi dengan sebab kerajinan dia, paling kurang kita duduk senggang 2 pada dia, ataupun senggang 3 pada dia. Melainkan orang yang berkawan tak ikhlas lah, berkawan pun dengan sebab memang nak menipu dia. Dia ada orang dia malah belajar, tapi dia pergi rapat dengan geng cerdik ni sebab dia nak deal nanti exam. Dia dah buat dah, dia dah atur dah meja tu macam mana, cara nak menyampaikan jawapan tu macam mana. Yang ni tak guna punya orang. Cuma nak katanya yang ni bukan berkawan kerana ikhlas. Tapi kalau dia berkawan betul, dia akan mendapat percikan kesalehan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, walaupun hadis ni hadis yang daif dalam At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Munziri,
Orang yang ada kawan yang saleh. Kawan yang saleh itu berupaya menarik kawannya yang tersangkut di akhirat. Dia ada keupayaan. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, bagaimana satu orang yang saleh, cerita satu orang saleh ni, dia miskin di dunia. Dia taklah miskin, dia orang yang sederhana. Dia berkawan dengan satu orang kaya yang saleh. Dia kaya dan dia saleh. Jadi yang miskin yang saleh ni telah mendahuluinya. Di dunia ni kawan rapat dua orang. Yang miskin ni yang sederhana ni telah mendahuluinya, dia lepas sampai dalam syurga. Waktu dia dah masuk dalam syurga, dia tanya malaikat, mana kawan aku yang aku kawan di dunia dulu? Malaikat kata, tu tak selesai lagi. Maka dia yang dah duduk dalam syurga ni, dia kata, boleh tak aku beri pertolongan pada dia? Sehingga malaikat tu bagi tahu dengan Tuhan, dan Tuhan mempercepatkan urusan kawan dia yang sangkut tu untuk ditarik ke dalam syurga secepat mungkin. Tapi syarat kawan tu pun orang yang saleh jugalah. Dia jangan kita ni semua kejahatan buat, baik dia tak buat. Tapi berkawan dengan orang baik. Tapi sebenarnya orang yang jahat dia payah nak berkawan dengan orang baik sebab dia memang line tu tak kena. Dia tak channel, bukan channel yang sama. Sebab kita ni kalau tuan-tuan tengok kecenderungan berkawan, dia akan bawa habit yang sama, kebiasaannya. Sebab tu satu orang bila mana nak tengok satu orang, dia akan tengok kawannya. Kita akan tengok dia berkawan dengan siapa. Kalau dia berkawan dengan orang macam ni, dia mesti akan ada, sedikit pun dia akan ada, sikit. Sebab itu ialah benda yang common ataupun biasa. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut, muka surat 458. Adapun 7 sisanya, iaitu 18 disebut pada ayat yang ke-83 sampai 87 surah Al-An'am. 7 baki daripada nama-nama Nabi yang lain disebut dalam beberapa ayat secara terpisah. Mereka itu adalah Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Zulkifli ataupun Zalkifli, Adam dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. Nama-nama mereka tersebut telah dihimpun oleh seorang penyair melalui untaian baitnya. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di 'ashrin yabqa sab'atun wa humu Idrisu, Hudun, Shu'aibun, Salihun wa kadha Dzulkifli, Adamu bil mukhtari qad khutimu. Maksud dia di dalam ayat itulah hujah kami di antara mereka 8 setelah 10 tersisa 7 dan mereka itulah Idris, Hud, Shu'aib, Saleh. Demikian pula Dzulkifli, Adam. Kemudian dengan yang terpilih sebagai penutup iaitu Muhammad. Maknanya ada sebahagian para ulama dia buat satu bait syair untuk combinekan dengan ayat dalam surah Al-An'am ni untuk jadikan sempurna 25 orang duduk sekali. Di antara bentuk iman kepada mereka ialah iman kepada utusan yang tidak disampaikan oleh Allah kepada kita namanya. Selain pada itu, kita juga perlu percaya dalam bab Nabi dan Rasul ni, ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tidak disampaikan namanya kepada kita. Tapi mereka ada. Dalil dalam surah Al-Mu'min, Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan demikianlah kami telah menghantar rasul-rasul daripada sebelum kamu, sebahagiannya kami cerita, sebahagiannya kami tak cerita pada kamu. Sebab tu sebahagian para ulama membuat kebarangkalian. Ada nabi-nabi yang datang daripada bangsa bukan Arab. Ini hanyalah kebarangkalian. Tapi bukanlah nak katanya bila mana ada pandangan kata ada nabi yang bukan daripada bangsa Arab, maka kita pun dengan mudah mencari tokoh-tokoh dalam kalangan bangsa kita ni untuk jadikan dia sebagai nabi. Kan? Tak boleh. Sebab tu ada sebahagian pengkaji agama-agama ni, dia orang kata macam Gautama Buddha yang menyebabkan keluarnya agama Buddha tu, itu ialah nabi bagi kaum tu. Kalau nak terima sebagai kemungkinan boleh, tapi kalau nak verify, nak mengesahkan tak boleh. Sebab ianya ialah benda yang kita tak tahu. Dan mungkin ada benda-benda yang tidak menjadi keperluan mustahak untuk kita tahu nama-nama tu. Cukup kita umat akhir zaman ni tahu 25 je. Yang baki-baki tu, CP-CP tu tak menjadi keutamaan. Tahu yang 25 ni dah cukup untuk melengkapkan hidup kita. Jadi ini ialah benda yang kita boleh tengok dalam bab beriman kepada Nabi dan Rasul. Maknanya ada Nabi-Nabi lain. Sebab tu dalam hadis Isra' dan Mi'raj, para ulama meriwayatkan, waktu Nabi bersalat dengan Nabi-Nabi yang lain di dataran Masjid Aqsa,
Yang datang itu ialah ruh Nabi-Nabi yang ramai. Bukan hanya 25 tu saja. Ramai yang datang. Maknanya bilangannya memang ramai. Bilangan Nabi. Sebab umat manusia ni berbagai-bagai. Umat manusia ni berbagai. Sebab tu kita akan tengok, ada agama-agama di dunia ni yang awalnya tiada unsur monoteism, iaitu unsur penyembahan dua ataupun tiga ataupun lebih. Macam kita orang Melayu ni, ada kajian agama yang menyebutkan, dia ada satu tesis yang ditulis, tesis daripada Indonesia. Dia buat kajian di satu tempat nama dia Barus. Barus ni tempat asalnya kapur Barus di Indonesia. Di situ dikatakan keluarnya agama-agama yang dianuti oleh kebanyakan orang-orang di kawasan Nusantara ni. Cuma ada satu part, dia kata ada satu agama dan kepercayaan yang dianuti, yang dipanggil sebagai agama Sang Yang Taya. Ni agama yang dianuti oleh orang Jawa yang lama dulu, Kepulauan Jawa. Dalam agama Sang Yang Taya ini tiada penyembahan kepada benda yang bersifat patung, tak ada. Sebab itulah perkataan sembahyang yang kita guna ni, dia mari daripada kepercayaan itu. Sebab mereka percaya, yang ikut ajaran Sang Yang Taya ni, Tuhan yang berkuasa itu dinamakan dengan Yang Taya. Sebab tu bila mana nak salat, dia akan panggil sembahyang. Yang itu ialah Tuhan itu. Kalau orang Jawa dia panggil Sang Yang Toyo, tu sebutan Surabaya lah. Cuma dalam akademik dia panggil Sang Yang Taya. Agama ini tidak ada kuil, agama ini tidak ada orang kata apa penyembahan berhala, tidak ada yang tuan-tuan tengok apa yang ada dalam Hindu, Buddha tu tiada dalam Sang Yang Taya ni. Dikatakanlah, maknanya ada nabi daripada kalangan bangsa ni yang menyampaikan ketauhidan kepada umat yang awal dulu. Wallahu alam. Kita yakin benda tu tapi kita tak tahu siapa dia. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Sambungan kita yang kita sebut tadi sebelum azan ialah berdasarkan ayat yang ke-78 surah Ghafir ataupun surah Mukmin, adanya nabi-nabi yang tidak dikisahkan namanya tapi dia wujud. Sebab tu ada hadis menyebutkan bila mana para sahabat bertanya kepada Nabi,
Berapakah bilangan para nabi dan rasul ini? Maka Nabi sebut 124 ribu. Dan nabi dan rasul itu 300 lebih. 124 ribu dengan kapasiti umat manusia ni, maknanya kita boleh katakan hampir bukan bangsa-bangsa utama di dunia, tapi fraction setiap bangsa tu pun ada. Pecahan bangsa. Macam kita ni Melayu ada berapa pecahannya. Arab ada berapa pecahan dia. Maknanya hampir setiap. Sebab tu kita baca surah Yasin, kita akan jumpa cerita satu kaum yang dihantar padanya 3 orang Nabi, tak jalan. Lepas tu hantar rajulun min aqsal Madinah. Lelaki daripada hujung kampung yang jauh. Sebahagian riwayat Israeliat sebut namanya ialah Al-Habib Najjar, yang membantu 3 orang Nabi. Tapi 3 orang Nabi tu tak diberitahu namanya siapa. Cuma ada dalam Al-Quran. Dan dia katakan tempat tu ialah di Antioquia, di Turki. Wallahu alam. Dia hanyalah orang kata pandangan dan berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Bani Israel ataupun disebut sebagai Israeliat. Sebab tu kalau kita belajar kitab-kitab Jawi lama, kitab-kitab Watani yang lama, dia akan sebut bilangan para Nabi ni berapa? Seketi 2 lasa. Ini bahasa lama dulu. Seketi 2 lasa maksudnya ialah 124 ribu. Saya pun tak tahu macam mana dia kira tu. Kita jangan nampak, oh dia nak beritahu lasa ni, bukan. Seketi 2 lasa tu ialah dia punya numbering dia pada zaman tu. Seketi tu berapa? 100 ribu. 2 lasa tu 2, lasa tu 4. 124 ribu. Itu nak bahasa-bahasa lama lah yang digunakan. Cuma nak sebutnya ialah Nabi-Nabi yang selain daripada 25 itu wujud, dan kita boleh katakan ada pada setiap bangsa. Cuma untuk kita sahkan tokoh dalam bangsa ni sebagai Nabi, yang tu tak boleh. Sebab sebagaimana Tuhan raibkan namanya, Tuhan raibkan puncanya di mana, maka kita kekallah dengan tidak memberi apa-apa penjelasan. Itu saja cara kita beriman dengan bab Nabi dan Rasul ni. Rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. Kita akan berpada pada muka surat, berhenti pada muka surat 459 tu. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya Nabi dan Rasul itu ramai. Kita berhenti situlah. Jadi kita akan sambung pada minggu depan. Ada tak? Minggu depan tak ada. Minggu depan pergi ke Aceh tak ada. Saya balik sini 4 hari bulan, 1 hingga 4. Lepas pada tu, kalau sempat, tak sempat sebab 10 dah Ramadan dah. Jadi kita jumpa Ramadan dan juga selepas Ramadan lah. Untuk sambung kita ni kita akan jumpa selepas pada bulan Ramadan. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.